pagi ini saya dah bangun awal sangat kerana saya ingin ke satu tempat di mana semua suku kaum di Sabah ini akan bersama dan berniaga. Nama tempat tu Gaya Street Market. Saya nak pergi berjalan dalam Gaya Street Market. Anda ikut saya, mana tahu ada barang yang kita boleh beli untuk Nita dan juga Adrin. Ayo, kita masuk ke dalam. 13 hari ku tempuhi bersama dua host yang seksi. Kemana kami kali ini? Sila tunggu dan nanti. Kota Kinabalu, Labuan kita kembali, ditemani diver sejati. Banyak keindahan belum ditemukan. Ada masa jangan dibasirkan. Alamak, aku terjatuh dari JB. Oh, Uncle Jeffrey tersenyum geli hati. Di Mentanani kami menari bersaksi. Kinabalu cantik sekali. Pernah berjalan Pulau Gaya Sapi. Mentanani mengeluh dan rusukan buat rujukan. Oh, ayo saksikan. Gaya Street atau nama pada zaman British dikenali sebagai Bond Street yang telah dibangunkan pada tahun 1902 lagi. Di sinilah tempat semua suku kaum di Sabah berkumpul dan berniaga dengan hasil pertanian, hasil laut dan sebagainya. Wow, saya suka kraft tangan yang macam ni. Aduh, jadi rambang mata saya apabila melihat kraft tangan yang dijual di Gaya Street ni. Semua saya nak beli. Sabar Azra, sabar. Banyak lagi yang menarik di Gaya Street ni. Banyak orang, kena jalan pelan-pelan. Wow, semakin ramai dan jalan semakin sesak. Saya kena pelan-pelan berjalan supaya tidak terlepas melihat barang-barang yang menarik dijual di sini. Kalau nak menyelam jangan. Alah, comel je pakcik tu. Di sini juga terdapat banyak barang-barang antik yang dijual. Tengok tu, mana nak dapat pinggan mangkuk seantik itu? Hasil saya. Wah, dah selesai dekat Jalan Gaya ni. Tapi sebenarnya kan saya rasa saya belum pusing seluruh Jalan Gaya lagi sebab besar sangat. Sebab lepas ni saya akan pergi ke Tuaran pula. Simpan barang-barang yang saya dah beli. Lepas tu anda bersama saya, kita ke Tuaran. Sungguh mengasihkan orang melihat semua indah. Oh, 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 dari mana? Dari pantai barat Sabah sampai ke Pulau Labuan. Sungguh mengasihkan orang melihat. Baiklah, Azra dah sampai di Tamparuli di mana salah satu daripada tarikannya adalah Jambatan Tamparuli. Apalah istimewanya tentang Jambatan Tamparuli ni? Jom, kita naik ke jambatan tu. Mari, ikut saya meniti Jambatan Tamparuli. Besar juga jambatan dia. Ingatkan jambatan dia kecil je. Jambatan Tamparuli mempunyai cerita legenda yang tersendiri. Dulu, ada seorang tentera British yang bernama Robinson telah jatuh cinta dengan sumandak cantik tempatan yang bernama Solungkai. Mereka menjadi pasangan kekasih. Tetapi pada masa yang sama, ada seorang jejaka tempatan yang bernama Intang telah diam-diam menaruh hati pada Solungkai. Bermulalah kisah cinta dan dendam dan akhirnya ada nyawa yang terkorban. Sedih kan? Oh, cerita dia dipotong sini. Tapi kalau dalam internet, dia kata dia pun mati jugalah pada akhirnya. Jalan yang di bawah Jambatan Tamparuli ini adalah satu-satunya jalan yang dilalui oleh penduduk kampung untuk ke Pekan Tamparuli. Apa yang membuat saya lebih teruja, jalan itu hanya mempunyai satu hala saja. Hebat bukan tahap kesabaran mereka? Sempat lagi tu. Seperti mana yang dapat lihat, hanya satu hala saja setiap waktu. Maka kalau kereta dari sana datang, dia je kena pergi dulu. Dan orang yang berada di sebelah sana pasti akan tunggu sampai kereta semua dah melepasi jambatan tu. Baguslah. Hati saya rindu. Wow, cantiknya. Tengok.
Ikan maklumlah, saya ni tak pernah menangkap ikan. Jadi bila nampak satu kat sini jadi teruja lah. Ikan lampam. Nanti datang lagi pancing? Ya, datang Okey. petang. Selamat maju jaya. Ya. Wah, syoknya. Kalau saya ada masa mungkin saya akan bersama dengan mereka pergi pancing juga. Tapi saya ada aktiviti lain lagi saya nak buat. Ke mana? Ayo, ikut saya. Setelah puas berjalan di Jambatan Tamparuli, perut Azura terasa lapar. Apa yang menarik dekat sini ya? Apa kata kita ikut Azura cuba makan lokan panggang di Kampung Salut? Di Kampung Salut kerana ramai orang menyuruh saya datang makan lokan. Jadi saya dah sampai ke tempatnya. Jom kita masuk ke dalam. Tengok apa itu lokan. Akak. Lokan ni macam mana akak jual? Kalau yang saiz besar tu RM12, 18 biji, yang kerana sama juga. Okey, kita bagi yang besar sekali. Yang besar sana. Minum Air kelapa. air kelapa sejuk. Lokan atau nama saintifiknya dikenali sebagai Polymesoda expansa adalah sejenis moluska dui cengkerang yang banyak terdapat di lumpur pinggir laut. Lokan adalah sejenis haiwan bercengkerang yang boleh dimakan dan sangat enak. Lokan panggang dijual dengan harga RM12 untuk 18 biji bersaiz besar. Tengok tu, berpeluh-peluh abang membakar lokan untuk Azura. Kesian dia. Nampaknya lokan panggang saya sudah siap. Tak sabar rasanya nak cuba makan lokan panggang ni. Macam mana makan dia? Campuran bini kan, peralimau, baru ambil lada ni yang sudah siap lah. Kita makan simpan. Sampel je. Okey, terima kasih. Okey, ni dia tuan-tuan dan puan-puan lokan yang diperkatakan di Kota Kinabalu kena datang untuk cuba rasa, untuk buat sambal macam disebutkan tadi. Kita ambil limau, kita perahkannya, kita ambil sambal dia, campur sambal ni pula. Dua jenis sambal yang berbeza ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita kacaukan dia. Sekarang kita ambil satu lokan, kita ambil semua perencah dia dan kita cicahkan dalam sambal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan jealous. Sedap. Rasa dia macam kerang, tapi jenis yang lebih besar lagi lah. Tekstur dia agak lembut. Dan bila kita makan tu yang membuatkannya sedap juga adalah apabila kita cicahkannya ke dalam sambal ini. Saya juga sempat berjumpa dan berbual dengan Puan Lini, bertanyakan tentang bagaimana cara mereka memanggang lokan. Nak cakap, lokan memang sedap. Terima kasih. Jadi cara dia memang buat macam ni je, panggang je. Ya, panggang je. Tapi saya lihat dalam lokan yang awak bagi pada saya tadi, ada macam rempah-rempah Ya, tu. itu serai, halia, kunyit. Rahsia lah. Rahsia, tak boleh bagi tahu. Yalah, Semua orang buat. itu semua orang buat, orang tengok kan. Jadi dia punya rempahnya bila dia letak tu? Sudah buka tu kan, baru abang simpan patut rempah tu. tuang. Ya. Dia terdapat di mana lokan ni? Dia tu di dalam apa bakau bah. Tengoklah kalau macam air pasang dia sudah sikit mau dapat tu. Okeylah, bagi satu lagi lah. Kali ini terima Yang kasih. kecil. Kejap lagi saya duduk minum kelapa dulu, lepas tu saya fikirkan kalau saya nak order satu lagi ke tak. Okey, terima kasih ya. Lu cantik sekali, pernah berjalan pulau gaya sapi, mentandani mengeluh dan rusukan buat rujukan. Oh, ayu saksikan. Selamat pagi bersama Nita di dalam 13 hari Kota Kinabalu Labuan. Hari ini kita akan membuat selaman di mana Kaza? Okey, pada kali ini saya akan bawa Azrin dan Nita di Clement Reef, iaitu di belakang Pulau Sapi. Ya, Pulau Sapi ya. We're gonna depart from the jetty Padang Point. It's only take 5 to 7 minutes to reach that dive site. So
apabila kita sampai di dive site, kita akan boat kita akan berada di top reef. Top reef. Ya, top reef maksudnya di atas terumbu tersebut. Kemudian kita akan turun ke bagian atas terumbu. Jadi kita akan turun ke dalam air, ikut di bagian cerun slope. Kedalaman sehingga 18 meter. Clement Reef ni kita akan boleh nampak soft coral, hard coral, five fish. Macro lah di sini. Macro, ya. Macro pun banyak juga. Okey. Alright. Dan juga kita juga boleh nampak reserve fish. Reserve fish. Jadi semua dah orang kata dah bersedia untuk pergi menyelam. Okay, jom Kazah. Okay, jom. Saya dah tak sabar ni. Kita bercerita banyak. Jom. Menurut Kaza, nama tapak selaman Clement Reef ini bersempena dengan nama seorang penyelam terkenal iaitu Clement Lee. Clement Reef juga merupakan salah satu tapak selaman di kawasan Taman Laut Tunku Abdul Rahman. Okay, first of all, this Tunku Abdul Rahman Park consists of the 5 islands. It's only about 10-15 minutes away from our city. I mean, while you're diving, while you're on the island, you're looking at a city. There is not many places in the world that have this kind of facility. Yeah, here I have this reef just right at the back of this sapi, named after my name, Clement Reef. There is a reason for that one. Many years ago, well, I would say about 20-30 years ago, when I was doing the dive mastering, I was bringing a group of divers to dive at the back of the Sapi Island, which is adjoining to the island, the reef. So when we got ourselves ready, we back row into the water. Now, to my surprise, I had no clue where I was going because that was completely new reef for me. But the reef was so good, so rich in coral, so rich in marine life. I was amazed, and so are the rest of the people I met. So we go around the reef. It's just a submerged reef. Maybe 30 minutes you finish the circle, but the depth is between 14 to 20 meters. As we surfaced and we brought the diver back, immediately I went back to the same side and I dove again. Now this time I confirmed there is a sunken reef, but I look at the map, there wasn't any. After the dive, they told me that we should name it after you. So that's how the name came about. Yeah. Actually, it is now imprinted in the map on Sabah. You can see the Clement Reef there. Yeah. Selaman Nita kali ini sedalam 18 meter. Tak sabar rasanya Nita nak menerokai alam laut yang ada di Clement Reef ini. Menurut Kaza, di tapak selaman kali ini terdapat banyak hidupan makro dan pastinya Nita tidak boleh terlepas satu pun spesies yang ada di situ. Clement Reef ni yang paling hampir dengan Sapi. Dia di bagian west Sapi. Dia ngam-ngam di belakang Pulau Sapi. Dia punya topografi dia berbeza dengan Agil. So Clement Reef dia tidak berhubung dengan Pulau Sapi. Dia tidak berhubung dengan mana-mana pulau. Bila turun di dive site yang macam ni, kita kena betul-betul di top reef dia. Turun di top reef dia, terus cari dia punya slope. Dia terus cari dia punya slope. Selalunya slope dia di bahagian sebelah west. Maximum depth sehingga 22 air pasang. Tapi kalau kamu mau stay on the reef is 18 meters. Ya. Tapi kalau macam penggemar nudi, mau cari nudi boleh teruskan sampai 22 atau 25 begitu. Oh, inilah apolegma. Sejenis spesies nudibranch yang warnanya cantik sekali. Badan berwarna ungu dan berjambu kuning. Nasib baik Adrian perasan. Comel bukan? Hypsilodoris apolegma adalah spesies selat laut yang berwarna-warni atau nudibranch dorid mollusca gastropod laut dalam keluarga Chromodorididae. Ish, kecilnya spesies makro ni. Nasib baik Adrian nampak. Kalau tidak, melepas Nita. Ini spesies makro Featherless nudibranch berwarna oranye dan putih. Spesies ini akan berpasangan mencari makanan. Comel-comel spesies di Clement Reef ni. Wah. Apa yang meriah macam kereta berhias tu, Kaza? Oh, flatworm rupanya. Tengoklah warna badan dia tu. Macam ada lampu di sekeliling badan tu. Atas badan pula macam bintang-bintang berkelip di waktu malam. Cantik betul lah. Nita suka. Apa pula yang panjang tu? Macam kuda laut lah. Oh, jangan silap. Muncung saja yang sama. Inilah stick pipe fish.
Stick pipefish mempunyai moncong yang agak panjang dan kepalanya yang menyerupai seperti kuda laut. Pada segi warna pula, akan berubah dari kuning ke coklat, merah atau hitam. Spesies ini boleh memanjang sehingga 40 cm. Wow! Wah, ini pula sekumpulan ikan big eye snapper atau ikan kunyit-kunyit. Ikan ini sering menjadi buruan para nelayan kerana dagingnya yang sangat sedap. Nasib baik ini dalam kawasan perlindungan taman laut. Kalau tidak, tentu Nita dan Adrian tak akan jumpa pemandangan yang cantik ini. Ratusan ikan big eye snapper bermain-main di kawasan terumbu karang ini. Pergerakan yang sekata membuatkan ia lebih menarik. Spesies ikan ini berwarna perak dan mempunyai garisan kuning di sepanjang badannya hinggalah ke ekor. Mata bulat besar dan ekor berwarna kuning membuatkan ikan ini sangat menarik untuk subjek fotografi. Ikan ini boleh mencapai saiz sepanjang 35 cm. Seperti biasa, karang-karang keras ini akan menjadi habitat pada feather star yang melekat pada ranting-ranting karang keras ini. Di sini Nita dapat saksikan dengan lebih dekat spesies parrotfish yang sedang memakan alge di permukaan batu karang keras ini. Dengan posisi kepala ke bawah, ikan ini akan mematuk permukaan karang keras itu sehingga hancur. Jika kita perhatikan mulut ikan ini, menyerupai paruh yang terdapat pada burung nuri dan ikan ini juga mempunyai bahagian mulut yang keras. Di sebelahnya pula, seekor lizardfish yang sedang menunggu mangsa. Lihat bahagian kepala dan mulutnya yang menyerupai cicak. Ia mempunyai gigi halus yang tajam dan juga terdapat di bahagian lidah ikan ini. Lihat tu, seekor Titan triggerfish atau ikan jebong sedang mencari makan. Ini juga salah satu spesies yang memakan koral untuk mendapatkan alge-alge yang berada di permukaan karang. Sudah tiba masanya untuk naik. Selamat tinggal spesies-spesies comel. Nanti Nita datang lagi ya. Tadi Nita ada buat selaman di Clement Reef berdekatan dengan sapi. Ya. Seperti biasa, Clement Reef tadi saya nampak batu karang atau coral dia memang agak menarik juga formasi dia. Di sini Kaza pun kata tadi kita ada berbincang dan mengatakan di sini pun banyak kehidupan makro kan. Makro. So kami pun berpeluang melihat beberapa spesies tadi, antaranya ialah Fidelis. Itu normally dia di kawasan yang dalam. Macam tempat tadi kita pergi di 18 meter begitu, dia kawasan dalam, situ yang banyak. Tak jauh pada itu ada pipefish kan. Pipefish. Yang panjang menyerupai ranting kayu. Ya. Bila kita sebut pasal nudie, Nita selalu agak keliru antara nudies dengan flatworm. Flatworm. Yang tadi. Flatworm tadi. Flatworm dia agak nipis. Selain pada itu, kita jumpa sebelum kita naik ke kawasan yang lebih cetek, ada nudibranch yang warna ungu. Dia punya gills tu warna kekuningan. Ni Apolegma. Apolegma. Hypsilodoris apolegma. Ya. Ini kalau kita sulut pakai lampu dia warna dia timbul timbul lebih cerah lagi. Kaza boleh sign untuk Nita. Okay. So I'm gonna sign and I will chop this. Destinasi yang dituju pernah berjalan pulau gaya sapi mentanani mengeluh dan nusukan buat rujukan. Oh ayo saksikan. Town atau Sabanda Leisure Rides ini telah dibuka kepada orang ramai pada tahun 2015. Jangan terkejut, bukan hanya di Texas saja ada cowboy tau, di Sabah pun ada lah. Jom, kita jadi cowboy hari ini. Cowboy Town mempunyai 3 tempat yang menarik. Yang pertama, Cowboy Town. Kedua, Mangrove Park. Dan yang ketiga, Pantai Sabanda. Saya bersama Sasha yang akan bawa saya di sekeliling kawasan
kawasan ini kerana kawasan ini baru saja dibuka untuk kunjungan ramai. Jadi saya bernasib baik kerana mempunyai peluang untuk berada di sini dan juga ada Sasha untuk membawa saya berjalan-jalan. Tempat pertama kita nak pergi kat mana? Mangrove Park. Mangrove Park, tempat paya bakau. Ayo, kita pergi. Taman Paya Bakau ini berkeluasan 6 hektar. Lihatlah kehijauan pokok-pokok di Taman Paya Bakau Sabandar ini. Saya begitu tenang melihat panorama yang indah ini. Menurut Sasha, pada musim-musim tertentu air daripada pantai akan naik tetapi tidak menjejaskan aktiviti yang ada di sini. Oh, kedai kraft tangan di sini. Kraft tangan. Tengoklah apa dia. Di sini juga ada menjual pelbagai kraft tangan yang menarik. Jom kita lihat apa yang boleh kita bawa pulang. Menurut Sasha, di sini terdapat 28 ekor kuda. Kuda yang ada di sini hanya boleh ditunggang dan tidak terlibat dengan perlumbaan. Yang seronoknya, saya boleh bagi makan kuda. Woohoo! Harga seikat rumput dijual pada harga RM2 sahaja. Para pengunjung juga boleh bagi makan kuda-kuda yang ada di sini. Pilih saja kuda mana yang anda suka. Selfie bersama kuda pun boleh. Jom kita bagi kuda yang bernama Sisi makan. Nampaknya Sisi ni lapar. Amboi, kuatnya Sisi ni merentak rumput yang Azura pegang. Nasib tak tumbang Azura dibuatnya. Dia kena ada kasih kuda-kuda dulu. Azura kena pasang kuda-kuda lah baru tak jatuh. Kuat betul Sisi ni. Sekejap lagi saya akan menunggang kuda. Yahoo! Akhirnya dapat juga saya menunggang kuda di sini. Kuda yang saya naik ni namanya Rambo. Tapi jangan risau, saya tidak menunggang sendirian. Saya dibantu oleh tenaga kerja yang terlatih. Di Cowboy Town bukan hanya ada kuda saja, ada juga tarikan-tarikan yang lain seperti pameran kereta-kereta antik dan pengunjung juga boleh menaiki kereta kuda seperti dalam cerita Cinderella. Sebelum saya pulang, Sasha sempat mengajak saya menaiki kereta kuda untuk melihat matahari terbenam di pantai Sabandar. Memang dibenarkan untuk lalu di sini. Boleh? Ya, pelancong memang boleh datang naik. Pergi. Boleh. Ya. Akhirnya saya tiba juga di pantai Sabandar ini. Perjalanan dari Cowboy Town ke pantai Sabandar mengambil masa dalam 15 minit menaiki kereta kuda. Inilah antara keindahan yang terdapat di Sabah ini. Tak jauh daripada Kota Kinabalu, hanya perlu memandu lebih kurang setengah jam ke 45 minit ke Tuaran dan anda dapat menikmati matahari terbenam di Tuaran pula. Lihatlah keindahan matahari terbenam itu. Bunyi desiran ombak pantai yang sungguh menenangkan. Nampaknya berakhir sudah episod kali ini. Okey, hari kami berakhir di satu tempat yang sangat istimewa, iaitu di Signal Hill, di mana kita boleh melihat keindahan Kota Kinabalu pada waktu malam. Nampak? Lihatlah sekeliling dengan lampu-lampu yang terang benderang. Memandangkan kita dah ada hari yang sangat produktif, kita dah rekodkan semua, memang cantiklah percutian kita pada hari ini kan. Dan ke mana kita agaknya esok? Seperti biasa, nak tahu anda kena teruskan bersama saya Azura dan juga Nita dalam 13 hari Kota Kinabalu Labuan. Jom kita sambung tengok keindahan Kota Kinabalu di waktu malam. Jom dengar saya kembali. Jom. 13 hari